Kebanyakan tanaman-tanaman seluruh dunia, kebanyakannya disebabkan oleh fungus. Phytopathogennya adalah fungus. Ada juga yang disebabkan oleh bakteria dan virus, tapi laporan mengatakan kebanyakannya disebabkan oleh fungus. Contoh tanaman yang disebabkan oleh fungus banyak, di timun, terung, pisang. Semua penyakit-penyakit ni rumusannya dirumus khas untuk merawat penyakit-penyakit ni, dan banyak yang telah dapat diatasi. Contohnya di Mersing, 1,500 pokok terung termasuk nano produk daripada Iran pun tak dapat diatasi, and then mereka cuba guna produk ni. Bila guna produk ni, katakan tak ada satu pokok pun yang sakit. Jadi memang mereka surprise sebab mereka sampai nak pergi ke Thailand untuk cari solution. Rupanya last dia ambil dalam kabut, kita bagi satu botol untuk cuba, yang tu sukses memang atasi penyakit tanaman. Satu bila kalau penyakit tanaman tu kita confident lah, insyaAllah. Kalau macam dalam pokok pisang, kalau pada pokok pisang tu selalunya dia namakan layu bakteria. Pokoknya akan ada kuning, lepas tu pucuknya mati, and then kalau ada yang teruk lagi tu, bila dipotong buah pisang tu dah elok-elok baja, penyakitnya di hujung-hujung tandan pisang, bila potong pisangnya hitam semua. Yang itu tanda hujung, late stage. Kalau tanda awal, masa awal-awal, kalau baru tanam, kita tengok kalau dia dah mula kuning-kuning, ada something wrong. Sepatutnya pokok remaja tu dia tak akan sakit, dia kuat kan. Maknanya imun dia dah rendah, dia sakit. Maknanya tanah perlu dirawat, semburan foliar perlu dilakukan. Itu contoh pada pokok pisang. Kalau pada pokok-pokok amnya lah, pokok-pokok lain, kita akan tengok kerinting-kerinting. Kalau yang macam sawit, kita cuba pokok sawit banyak jadi bunga jantan, and then dirawang 65 ekar. Bila kita cuba, pokok tu jadi buah balik. Dia bila hormon tak balance, dia akan jadi tak buah atau bunga jantan banyak, bunga betina sikit. Buah tu nak jadi buah tu susah. Jadi bila di balance, bila kita curahkan produk ni pada tanah, dia akan jalankan kerja dia. Dia akan buatkan pokok tu jadi balance. Jadi and then all back to normal. Biasanya kalau pokok stres, faktor yang besar sangatlah. Persekitaran yang panas, hangat, kemarau. Lepas tu kalau dekat ladang-ladang tu air, pokok susah dapat air. Bila dia dah stres disebabkan faktor abiotik maksudnya persekitaran, dia akan mula akar dia dah meragam, dah macam dah problem. Dia nak serap air pun dah tak boleh, mungkin akar dia dah kecut atau sakit, dah kena seram. Bila dia stres saja, patogen dalam tanah semua datang. Apa yang perlu kita buat bila dah nampak dah macam stres, kita sembuh saja. Sembuh, rawat tanah, jaga rumah kediaman dia, akar dia dalam tanah kan. Itu yang mana satu kita kena sembuh? Booster. Kata kalau orang macam katalah dia stres, kalau terus bagi unsur-unsur ubat, takut stres lagi. Kita tak tahu walaupun dia bio, kita takut imun tu berat sikit, kita tak tahu. So the best solution is kita bagi booster dulu. Bila kita dah bagi booster, kita tengok ragam dia, dia boleh terima. Sebab bila imun dah down, walau baja katalah bio kita bagi, kita tak tahu dia boleh cope tak, sebabkan dia dah stres. Tapi selalunya boleh cope, cuma down lama gugur, dan akan keluar tunas baru. Tapi kalau lah tanya mana satu yang nak guna dalam 3 tu untuk melawan stres, is booster. Sebab dalam booster tu kita ada letak anti-stress. Now the secret come out. Itu wajib. Ya, anti-stress ni memang kita semak dengan kajian overseas semua. Kita tengok dia punya ingredient, kebetulan kita ada ramuan. Yang paling mudah, biji kacang hijau, toge. Simple. Overnight you can see the effect. Yang itu sebab kita kalau fikir mana nak cari tempat-tempat, lepas tu tengok why not, toge lah dekat rumah, dekat dapur boleh buat. Kita test kita punya media tu, sama ada nak tahu media bagus ke tak, kita test pada toge. Kita tengok toge mati tak, toge akar ni besar-besar, cantik, toge. Kita cuba kita punya media solid dengan media liquid pada toge. Yang mudah.
yang boleh nampak besok tu kan. Lagi satu, biji benih rendaman. Sama toge pun libat biji benih rendaman kan. Biji koko tu kita rendam overnight. Pagi tu dia dah mula keluar tunas biji koko. Mana biji-biji benih. Sebelum tanam, rendam dulu. Dia akan cepatkan. Kerana dia coating daripada penyakit. Dalam booster ada penggalak pertumbuhan. Bila dia pokok dah stres, kita mesti nak galak. Katakan macam kalau contoh budak kecil, kalau dia sakit kita belai-belai, kita tak kata minum ubat, tak kan. Jadi pokok pun sama, dia sama macam kehidupan manusia. Kalau dia tengah stres, kita bagi dia booster, kita nak galak, pujuk dia dulu. Bila dia dah sihat sikit, kita bagi treatment untuk protect. Okey, Bacillus Amalaya ni asalnya bila kita dah pilih dia, kita nampak potential dia, first ranking dia untuk penyakit. Masa dulu kita tengok penyakit-penyakit tanaman tak ada solution, mengeluh, semua industri mengeluh. Dan masa itulah saya mula rumuskan untuk penyakit nombor satu, sebab kalau orang sakit diutamakan, kalau vitamin tak perlu diutamakan. Jadi bila pokok sakit mesti diutamakan. Dengan sebab tu masa mula-mula dulu saya rankingkan untuk merawat penyakit first. Dan dalam kemudian sebagai bajanya, nutriennya tu datang dengan sendirinya. Kat situlah bila dirumuskan, bila dah tengok potensial Salmalaya ni, itu yang dia beza dengan bakteria-bakteria lain.